Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, kita akan mula malam ni siri pertama dalam tajuk baru. Kita akan mula tajuk baru malam ni, iaitu siri yang pertama dalam tajuk cara pelaksanaan akad hutan dan perbezaan di antara akad pinjan meminjam. Seperti biasa tuan-puan, kita menanti, kita meraihkan rakan-rakan kita. Kita menanti beberapa peserta lain. Sebelum kita mula, kita akan sekejap lagi, dalam 2 minit lagi kita akan mula. Dalam 2 minit lagi kita akan mula. Kita minta tuan-puan yang baru join, kita dah ada 13 peserta. Kita adalah 13 peserta. Kita minta bantu untuk tekan butang share. Mudah-mudahan kita akan dapat bantu orang lain untuk sama-sama join tajuk yang kita bincang pada malam ini. InsyaAllah malam ini juga tajuk yang basic, tajuk yang sangat praktikal dengan kehidupan kita. Banyak yang kita akan gunakan setelah mana kita tahu, insyaAllah kita akan apply, kita akan gunakan di lapangan akad-akad yang kita akan bincang ini. Kita tunggu dulu tuan-puan, kita tunggu dalam 20 orang, 20 peserta, insyaAllah kita akan mula tajuk kita malam ni. Tajuk yang sangat praktikal, yang sangat hampir dengan kita, insyaAllah kita akan bincang secara santai-santai, tak secara formal, kita akan bincang secara ringkas sahaja. At least kita dah tahu cara. Selepas kita bincang dalam 2 ke 3 siri sahaja, kita target dalam paling tinggi tuan-puan 3 slot yang kita akan cover tajuk hutan ini. Dan kalau memadai dua siri, kita cukup dengan 2 siri sahaja malam ni dan akan datang. Kita tengok perkembangan. Kalau kita boleh cover 2 siri, kita akan memadai 2 siri. 20 orang insyaAllah kita akan mula. Untuk pengetahuan tuan-puan yang baru join kita, terima kasih join bersama-sama dengan kita malam ini. Untuk makluman tuan-puan, kita akan mula tajuk baru pada malam ini setelah 5 siri lepas kita bincang tajuk akad pinjam meminjam secara formal juga, walaupun santai. Tapi malam ini kita akan bincang tajuk baru, iaitu tajuk akad hutan yang ada perbezaan dengan akad pinjam meminjam, akad hutan dan akad ibahah. Satu lagi akad hebah. Kita akan share ataupun kita akan bezakan antara satu sama lain. Pastikan kita clear dan kita boleh implement di lapangan. Ketika mana kita berada di lapangan, ketika mana kita berada dalam situasi yang memerlukan kita menggunakan mana-mana akad, maka salah satunya tuan-puan, kita boleh menggunakan akad hutan dan juga akad pinjam meminjam ataupun ibahah. Itu antara benda yang kita dah bincang. 2 benda yang kita bincang sebelum daripada ini, iaitu yang pertama ialah akad pinjam meminjam, yang keduanya adalah akad ibahah. Untuk makluman tuan-puan, kita malam ni tajuk baru malam ni kita ditaja oleh Surau Haji Ismail Puncak Alam ataupun Syifa dengan kerjasama page Gain Surau Putrajaya, dan juga dibawa secara langsung oleh page kita, iaitu page Asfa ataupun Akademi Nurul Safa. Mudah-mudahan tuan-puan yang baru join kita, kita tunggu dalam 2-3 peserta lagi tuan-puan. Cukup 20 kita akan mula. Cukup 20 saja kita akan mula. Kita meraihkan terutamanya jemaah-jemaah kita, kawan-kawan kita daripada Syifa, daripada Puncak Alam. Sebelum kita nak mulakan sharing kita malam ini, InsyaAllah tuan-puan, kita akan bincang tajuk yang santai sahaja, tapi praktikal. Walaupun tajuk ini nampak santai dan cara kita bincang juga santai, tetapi insyaAllah dia sangat praktikal dengan kita yang perlu kita guna di lapangan.
Antara tajuk-tajuk yang praktikal dengan kita yang kita pilih ni tuan-puan, yang pertama ialah akad pinjam meminjam yang sangat praktikal, yang sangat hampir dengan kita. Hampir setiap hari kita menggunakan akad pinjam meminjam tanpa kita mengetahui secara detail bagaimana cara praktisnya, cara pelaksanaannya menurut terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh muamalat, khususnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita dah terang tuan-tuan tajuk yang praktikal juga yang selalu kita implement walaupun kita terkadang kita tak sedar, iaitu tajuknya ialah ibahah. Ibahah dhiyafah, yakni ibahah ariyah yang kita telah bincang. Dan tajuk yang ketiga yang praktikal malam ni, iaitu yang kita akan bincang, tajuk dia ialah akad hutan piutan. Yang berbeza dengan akad jual beli hutan, berbeza dengan akad hutan piutan dan jual beli hutan. InsyaAllah dalam intro pada malam ini kita akan bincang, kita akan sharing santai-santai berkaitan dengan perbezaan asas antara konsep hutan piutan dan juga jual beli hutan. Dan sudah tentunya kita akan bezakan dengan pinjam meminjam. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan, target kita ataupun objektif utama kita nak mengembalikan ataupun memartabatkan kembali sistem muamalat yang telah lama kita tinggalkan. Hampir masyarakat kita tuan-puan, masyarakat kita telah lama meninggalkan sistem muamalat Islam, khususnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sehingga mana kita fokus kepada ibadat, tetapi muamalatnya kita kesampingkan. Ini sangat bahaya kerana ibadat, muamalat, munakahat, jenayat, kesemuanya adalah komponen-komponen di dalam sistem syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mesti lengkap, yang mesti sempurna, yang mesti kita lengkapkan. Tidak memadai kita fokus kepada ibadat semata-mata, kita fokus kepada sembahyang, puasa, haji dan zakat, tetapi kita kesampingkan dan kita tidak cakna kepada sistem muamalat, menyebabkan berlakunya pelanggaran di dalam sistem muamalat secara tanpa kita sedar. Kita melakukan perkara-perkara basic di dalam sistem muamalat tanpa kita sedar, kita melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sistem muamalat mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa taala. Baik, kita dah ada 15 orang tuan-puan. InsyaAllah kalau wakil daripada Syifa Surau Puncak Alam, Surah Haji Ismail Puncak Alam, kalau tuan-puan dah ready, tuan-puan untuk kita mula, tuan-puan boleh tekan nombor 1. Kita akan mula. Sambil-sambil kita menunggu, terutamanya jemaah daripada Surau Haji Ismail Puncak Alam, kita meraihkan penaja utama kita pada malam ini. Dan malam-malam yang akan datang, kita ada 3, kita target 2 ke 3 slot saja tuan-puan untuk cover tajuk hutan. Tajuk hutan ataupun akad hutan piutan. Malam ni kita akan target lebih kurang 2 slot ataupun paling tinggi ada 3 slot sahaja. Sementara kita menunggu kawan kita atau rakan-rakan kita, jemaah daripada Surau Puncak Alam dan jemaah-jemaah yang biasa selalu follow kita meraihkan mereka. Kita tunggu dalam 1 minit lagi, kemudian kita boleh mula. Ada signal daripada Ustaz Pendi Ibnu Ahmad, daripada wakil daripada Puncak Alam. Kita dah ada wakil Puncak Alam, kita dah ada Tuan Haji Al-Fadil Tuan Haji Rosli Rizwan. Selamat datang Tuan Haji Rosli join kita. Wakil Syifa, kita dah ada Abang Zaki kita, dan kita dah boleh mula tuan-puan. Saya rasa kita dah boleh mula, walaupun soran yang signal nombor 1 ready. Kita dah ada 19 peserta tuan-puan. InsyaAllah kita boleh mula intro. Kita ada 20 peserta. Alhamdulillah kita boleh mula. Kita janji di awal tadi. Ada 20 peserta. InsyaAllah kita akan mula. Kita sementara dalam 2-3 minit ini kita menunggu rakan-rakan kita. Menunggu untuk rakan-rakan kita join. Terutamanya wakil Syifa. Bagi kita memberi laluan kepada Syifa untuk ready. Baik, kita dah ada signal daripada rakan-rakan kita tuan-tuan yang tekan butang 1 sebagai tanda tuan-tuan dah get ready untuk mula perbincangan kita, sharing kita santai-santai pada malam ini. Kita buat secara santai saja tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa tak clear, tuan-puan boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah saya nampak saya akan baca. Saya akan baca yang mana
dia yang tak naik tu tuan-puan, insya-Allah saya nampak, saya boleh baca sebab saya gunakan kamera, kita gunakan apa panggil selfie. Selfie saya boleh nampak. Okey, dah ramai tekan butang 1 tuan-puan, bermakna kita dah majoriti kita dah ready untuk kita terus sharing berkaitan dengan tajuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah pertama, marilah sama-sama tuan-puan kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung siri kuliah online santai muamalat kita dalam tajuk baru. insya-Allah malam ini kita akan mula tajuk baru, siri yang pertama, tajuk baru, iaitu tajuk dia ialah cara pelaksanaan akad hutang dan perbezaan asas antara akad pinjam meminjam. Itu kita akan bincang. Dalam tajuk ini tuan-puan, insya-Allah secara ringkas saja, kita tak nak secara formal. Secara ringkas kita akan bincang. InsyaAllah secara formal tuan-puan akan baca kitab ataupun tuan-puan akan talaki kitab modul hutang. InsyaAllah tuan-puan akan bertemu dengan tajuk hutang piutang secara formal. Tuan-puan akan bincang secara talaki dalam tajuk hutang piutang. Sebab itu sebagai intro ataupun sebagai slot santai ini sebagai pendedahan awal kepada tuan-puan di luar sana, khususnya bagi tuan-puan yang baru berkecimpung dalam dunia muamalat Islam, khususnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, maka kita mulakan dulu dengan pendedahan awal sebelum kita belajar secara formal dalam tajuk hutang piutang. Dalam tajuk hutang piutang tuan-puan, kita akan bincang secara asasnya ada 3 topik ataupun 3 subtopik. Yang pertamanya kita akan bincang makna, ini yang paling penting, iaitu makna hutang dan perbezaan di antara pinjam dan perbezaan di antara jual beli hutang. Itu kita akan bincang malam ni. Dan tajuk yang kedua kita akan bincang, topik yang kedua tuan-puan, kita akan bincang ialah cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan akad hutang dan juga beza beberapa item perbezaan di antara akad pinjam meminjam ketika kita berada di situasi ataupun di lapangan yang memerlukan kita guna akad hutang. Jadi cara pelaksanaan itu, yang pertama kita akan bincang apa dia tuan-puan, kita akan bincang ialah lafaz. Kita nak tahu apa dia lafaz yang kita nak guna, macam mana lafaz hutang yang kita nak guna ketika mana kita nak implement akad hutang di lapangan. Yang kedua yang kita akan bincang ialah barang yang kita nak beri hutang. Kita nak kenal pasti secara asas saja tuan-puan, bukan secara detail, kriteria ataupun ciri barang yang sah untuk kita beri hutang kepada orang lain. Dan last sekali tuan-puan, topik yang last sekali yang kita akan bincang ialah contoh pelaksanaan akad hutang di lapangan. Kita akan bincang lebih kurang 3 situasi penting. Ketika kita berada di lapangan, ketika kita berada di luar sana, kita akan bincang 3 benda. Ketika kita berada di restoran, kita boleh implement akad hutang. Dan keduanya, ketika mana kita nak memberi hutang barang-barang yang tidak boleh untuk kita pinjamkan. Itu kita kena tahu. Sekiranya barang-barang yang tidak boleh dipinjamkan, maka kita alternatifnya kita akan menggunakan akad hutang. Dan yang ketiganya tuan-puan, juga boleh digunakan akad hutang ini ketika kita berada di bank, kita nak menyimpan duit kita, nak saving duit kita. Di mana-mana bank kita boleh menggunakan salah satu akad, iaitu akad hutang. Walaupun kita tahu bank itu menawarkan produk dia adalah produk dia saving wadiah, boleh kita menggunakan terma hutang. Itulah contoh-contoh yang kita akan bincang last dalam siri yang terakhir. Baik, malam ni tuan-puan, kita akan tengok dulu makna hutang dan perbezaan di antara pinjam dan juga jual beli hutang. Itu yang kita nak clearkan malam ini. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, supaya tuan-tuan tak keliru, kerana ramai di antara kita tuan-puan, mereka keliru di antara jual beli hutang dan hutang.
Ni kita tak masuk lagi riba hutan. Tuan-puan, insya-Allah tuan-puan belajar di dalam tajuk riba, tuan-tuan akan bertemu dengan tajuk riba al-qardi ataupun riba hutan. Maka nak memahami riba hutan ini, mesti kita faham dulu hutan dan jual beli hutan. Kita kena beza di antara jual beli cash, jual beli hutan dan juga berhutan. Yang kita nak bincang malam ni tuan-puan, kita jangan keliru di antara jual beli berhutan dengan akad hutan piutan dan juga pinjam meminjam. Kita nak bagi tuan-puan clear. Ada 3 terma ini yang sangat-sangat penting untuk kita implement di lapangan. Kadang-kadang kita silap implement tuan-puan, menyebabkan tidak sah transaksi harta benda. Impak dia sangat besar. Walaupun terkadang tuan-tuan ramai yang tak cakna, ramai yang tak berapa fokus, ramai yang tak ambil peduli di dalam bidang muamalah, mungkin mereka menyangkakan bahawa impaknya biasa sahaja. Tidak sama seperti sembahyang tak sah, tak sama seperti orang yang tak sembahyang. Maka menyebabkan mereka dosanya besar, haram lagi dosa besar dan wajib ke atas mereka qada. Itu orang yang meninggalkan sembahyang. Tetapi di dalam bidang muamalat mereka tidak merasakan begitu dan mereka tidak pegang begitu. Terkadang mereka melanggar sistem syariat muamalat, mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak rasa kesannya haram dan wajib memulangkan barang orang lain. Kalaulah solat tuan-puan, orang yang tak solat dan orang yang solat tak sah, kesan dia apa? Kesan dia haram dan wajib dia qada. Sama juga saya selalu sebut sebagai motivasi kepada kita dan kepada orang lain. Kita ni yang dah berada di dalam bidang muamalah memang dah termotivasi, cuma untuk orang lain. Bagi mereka yang baru berjinak-jinak dengan bidang muamalah tuan-puan, bukan sunat, bukan harus, tetapi menjadi kewajipan kepada setiap orang mukallaf. Mereka yang nak mengurus, nak terlibat di dalam transaksi harta benda, pertukaran harta benda, maka menjadi kewajipan fardu ain ke atas mereka untuk mengetahui setiap terma dan setiap akad yang ditawarkan oleh muamalah, supaya apa tuan-puan? Supaya kesan dia, implikasi kepada transaksi itu menjadi sah dan halal. Itu penting. Kalaulah transaksi kita, sebab tu kenapa kita nak belajar juga tuan-puan, supaya apa dia? Supaya kita boleh mengelakkan daripada perbuatan kita di dalam sistem harta benda ini, pertukaran harta benda ini, untuk mengelakkan daripada berlakunya transaksi yang tidak sah, haram, dan wajib kita memulangkan barang orang yang kita tukar melalui cara yang tidak sah. Itu besar dia punya impak, besar dia punya kesan, bukan harus, bukan sunat, tetapi menjadi kewajipan kepada setiap orang, setiap individu mukallaf. Apabila dia nak terlibat di dalam pertukaran harta benda dengan sipulan ataupun dengan orang lain, menjadi kewajipan kepada mereka mengetahui terlebih dahulu sebelum mereka berada di lapangan. Baik tuan-puan, kita akan terus. Apa dia perbezaan di antara akad hutan dengan akad pinjam dan akad jual beli hutan? Baik, saya mulakan dulu dengan akad hutan. Saya mulakan dulu dengan akad hutan. Baik, akad hutan ni tuan-puan, apa dia akad hutan? Kita mulakan di dalam terma asal, iaitu dalam bahasa Arab. Akad hutan ni ulama mengemukakan ta'rif ini di dalam kitab-kitab dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, antaranya kitab I'anatul Talibin. Tuan-puan boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin syarah Fathul Mu'in, Syekh Zakaria Al-Malabari, Syekh Zainuddin Al-Malabari. Antaranya musannif mengatakan wa huwa tamliku syai'in ala an yuradda mithlah. Ala an yuradda mithlah. Maknanya tuan-puan dalam bahasa kita, di dalam bahasa kita, hutan ini dia merujuk kepada akad menyerahkan. Ini akad menyerahkan milik barang kepada orang lain dan disyaratkan membayar balik dengan harga ataupun dengan kadar yang setanding. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Ini dia punya akad hutan. Akad hutan ni musannif mengatakan wa huwa tamliku syai'in ala an yuradda mithlahu. Dalam bahasa kita, bahasa yang lebih mudahnya, satu akad, apabila kita sebut akad tuan-tuan, mesti ada ijab dan qabul. Kerana akad itu dia merujuk kepada sirah.
Sirah itu dia merujuk kepada lafaz ijab dan qabul. Satu akad, satu kontrak menyerahkan milik barang kepada orang lain. Kita kita serahkan milik barang kita kepada orang lain dan disyaratkan membayar. Ini beza dengan pinjam. Dan disyaratkan membayar balik dengan harga yang setanding. Ataupun membayar balik dengan nilai yang setanding. Yang setanding. Rikah bahasa yang paling mudah untuk tuan-tuan faham, apabila sebut hutang, kita serah ataupun kita beri, makna beri itu, kita serah milik kepada orang lain, barang kita. Asal barang kita, milik kita tuan-tuan. Asal milik kita, asal air ini milik saya, maka saya serahkan air ini, saya serah milik air ini kepada orang lain dan disyaratkan bayar balik dengan nilai yang setanding. Dia boleh bayar balik dengan setanding nilai air yang sama, ataupun dia boleh bayar dengan harga yang sama dengan air yang saya hutangkan kepada dia. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Hutang ini dia merujuk kepada kata kunci dia tuan-puan. Ini asas di dalam muamalah. Perbezaan asas dalam muamalah tuan-puan berbeza di awal ayat. Apa dia? Kalau tuan-tuan perasan di awal ayat, ulama menyatakan tamliku syai'in. Itu dia punya kata kunci yang paling penting. Dia berbeza dengan ibahah. Dia berbeza dengan ariyah. Berbeza dengan pinjam, berbeza dengan ibahah. Ini istilah-istilah yang saya gunakan. Mungkin tuan-tuan dah ingat. Saya guna istilah tersebut supaya kita segar, supaya kita fresh istilah tersebut. Sentiasa kita ulang, supaya dia melekat di minda kita, faham dan kita ulang. Dan kita guna. Itu cara untuk mempertahankan istilah muamalah di dalam masyarakat. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Paling penting, setiap akad ini dia ada konsep dia. Maka kita kenal di awal ayat itu ulama menyatakan tamliku syai'in. Dia merujuk kepada apa tuan-puan? Dia merujuk kepada konsep pemilikan. Bukan konsep ibahah. Kalau ibahah membenarkan harta kita digunakan oleh orang lain, bukan pindah milik. Tetapi hutang tuan-puan, dia termasuk di dalam konsep pemilikan. Apa dia konsep pemilikan? Konsep pertukaran milik harta A kepada harta B. Ataupun dipanggil konsep pertukaran milik. Konsep pertukaran milik daripada A kepada B, salah satu akad pertukaran milik yang disediakan oleh syarak ialah nama dia akad hutang. Kita bincang sebelum daripada ni akad jual beli, akad pertukaran milik. Akad yang kedua kita bincang malam ini tuan-puan ialah akad hutang, termasuk akad pertukaran milik. Sebab itulah tuan-puan, perasan tak ulama menggunakan tamliku syai'in ala an yuradda mithlahu, iaitu satu akad menyerahkan milik. Satu akad menyerahkan milik barang kepada orang lain dan disyaratkan dia membayar balik dengan harga ataupun dengan nilai yang sama ataupun yang setanding. Mana contoh tuan-puan? Contoh saya beri tadi air. Air ini boleh dihutangkan kepada orang lain. Air ini boleh dihutangkan kepada orang lain. Maka di belakang tadi tuan-puan membayar balik dengan nilai yang setanding. Maka cara kita akan bahas dalam slide yang terakhir, iaitu dalam barang kita boleh bayar melalui dua cara. Pertamanya kita boleh bayar dengan barang yang sama ataupun dipanggil qimah, dan yang kedua, cara yang kedua kita boleh bayar dengan nilai harga yang sama. Bukan kita bayar barang, tapi kita bayar harga. Kalau saya hutangkan kepada tuan-puan, saya hutangkan kepada Ahmad air 1 gelas ini, kemudian Ahmad bayar balik
air tersebut sama ada dalam bentuk yang sama, dia bayar air yang sama, maksud yang sama, air yang ciri-ciri yang sama, dia dapatkan air, kemudian dia bayar. Ataupun dia boleh bayar dengan nilai yang sama. Nilai air ini 50 sen, contoh dia, maka dia tak bayar 1 gelas air, tapi dia bayar dengan nilai 50 sen sahaja. Baik, serta tuan-puan, itulah dia hutan. Hutan ini, dia akad hutan, iaitu akad menyerahkan milik barang kita kepada orang lain dan disyaratkan dia bayar balik kepada kita dengan harga ataupun dengan barang yang sama ataupun dengan nilai yang sama. Nilai yang sama merujuk kepada barang yang sama ataupun dia boleh bayar nilai yang setanding. Serta tuan-puan, itu dinamakan akad hutan. Tuan-tuan, sekejap lagi kita akan bincang barang yang boleh dihutankan. Kita tak nak bincang awal kerana dia ada slot, kerana dia ada tajuk yang khusus. Tuan-puan, jangan pening lagi. Apa benda yang perlu, apa benda yang boleh kita hutan, insya-Allah itu dalam subtopik yang kedua yang kita akan beri contoh lebih banyak lagi. Contoh-contoh barang merujuk kepada barang yang boleh dihutan. Sebab tuan-tuan, kita terlalu sempit kerana kita anggap hutan itu merujuk kepada duit sahaja. Apabila air bagi dia pelik, kan nak hutan air, mana boleh, beri saja air. Dia ingat beri. Beri itu banyak. Beri dengan hebah, beri dengan hadiah, beri dengan akad sedekah. Ini beri. Kita ni orang Melayu, tuan-tuan, beri. Pemberian ini, infak. Infak ni tuan-tuan pemberian. Sumbangan, sama. Infak bahasa Arab, bahasa kita dipanggil sumbangan. Maka nak sumbang itu, nak beri itu, nak infak itu, mesti ada akad. Allah menyediakan medium. Allah sediakan medium, maka kita guna mana-mana kontrak, mana-mana akad yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam menyumbang, di dalam memberi. Maka ada kita memberi itu, nama dia hebah. Ada kita memberi itu, nama dia hutan. Apa dia hutan? Iaitu kita memberi barang kita kepada orang lain dengan syarat dia bayar balik. Itu dipanggil hutan. Kenapa? Kerana beri ini, hutan ini dia termasuk dalam menyerahkan milik barang kita kepada orang lain dengan syarat dia kena bayar balik. Dengan syarat dia kena bayar balik dengan nilai yang sama. Baik. Sebab itulah tuan-puan, apabila dia konsep pemilikan, penyerahan milik, pertukaran milik, apabila si piutan, orang yang meminta hutan, menerima hutan, dia terima hutan, dia panggil menerima milik barang yang dihutankan. Dia menerima milik. Apabila dia terima milik, tuan-tuan, dia qabul dan dia qabab, dia terima milik, bermakna dia sah untuk dia tasarruf. Apabila menjadi milik dia, tuan-puan, sah untuk dia guna. Dia nak hadiah kepada orang lain boleh, dia nak sedekah boleh. Barang yang dia hutan tadi. Dia nak guna dia sendiri boleh, dia nak sedekah boleh, dia nak hadiah kepada orang lain boleh, dia nak hebah kepada orang lain boleh, dia nak hutankan kembali kepada orang lain boleh. Kenapa? Kerana barang yang kita hutankan kepada dia menjadi milik dia. Baik, serta tuan-puan. Yang kedua, tuan-puan, kita nak bezakan dengan jual beli hutan. Ini tambahan saja. Ini tambahan saja. Asal dia saya nak jelas, saya nak compare dengan dua saja. Saya nak compare dengan pinjam saja. Tapi saya takut ada yang baru, mungkin ada yang tuan-puan baru join dalam muamalah ini, mungkin tuan-puan terkeliru dengan jual beli hutan. Di masa sana tuan-puan, di masyarakat di luar sana, ramai yang mereka terkeliru dengan jual beli hutan dan berhutan. Apabila jual beli hutan tak sama dengan harga cash, mereka akan menyatakan riba. Ini kita akan bincang dalam bab riba. Kenapa? Kerana dia terkeliru dengan akad hutan. Akad hutan ada riba. Akad hutan dengan disyaratkan di dalam akad tersebut lebih, maka akan ada riba. Tetapi akad jual beli hutan,
berkali ganda untung, maka tidak nama riba. Inilah yang ramai yang pegang tuan-puan. Jual beli hutang, untung berganda, mereka mengatakan riba. Ini tersasar jauh di dalam disiplin ilmu riba dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Nanti tuan-tuan boleh tengok atas siri-siri kuliah saya dalam tajuk riba. Sekarang ini kita belajar, kita sedang bincang tajuk riba dalam jual beli di surau Haji Ismail Pucak Alam di Syifa. Kita sedang bincang tajuk riba, tapi malam ni kita tak ambil tajuk riba kerana kita meraihkan jemaah di sana yang tak aktif Facebook, jadi dia ketinggalan. Jadi kita pilih tajuk yang lain, tajuk yang agak jauh lagi untuk kita cover kalau kita by topik. Jadi kalau kita follow topik modul muamalah, tajuk hibah dan tajuk pinjam dan tajuk hutang ini dia berada di tengah. Jadi kalau kita nak follow satu tajuk dengan satu tajuk, maka dia lambat lagi. Jadi cara nak cepat tuan-puan, kita pilih tajuk-tajuk yang praktikal untuk kita online kan. Mudah-mudahan ada manfaat yang besar untuk bantu kita di dalam kita nak repair ataupun kita nak perbaik, nak pertingkatkan amalan kita, amalan muamalat kita di lapangan. Baik tuan-puan, apa dia jual beli hutang? Jual beli hutang dia berbeza dengan akad hutang, tuan-puan. Akad hutang tuan-tuan dah faham. Akad hutang kita dah faham. Kita nak bincang pula jual beli hutang. Dia agak bising tuan-puan. Saya sebab anak-anak pun ramai. Duk di join sekali, anak-anak pun tak boleh buat apa. Kalau tuan-puan rasa bunyi bising tu, saya minta maaf banyak lah. Tak boleh nak formal sangat. Anak-anak kecil pun ada, anak besar pun ada. Yang biasalah tuan-puan, anak ramai kan. Kecil pun ada. Jadi macam itulah, nak kontrol tak boleh. Berlari sana, berlari sini macam main bola tuan-puan. Baik, sekejap kita nak bincang jual beli hutang. Kita jual beli hutang. Saya nak cek saya punya Facebook ni dia sekejap tuan-puan sebab saya nak baca. Saya nak supaya komen tuan-puan naik, saya boleh baca direct. Baik, okey tuan-puan, kita terus kepada perbezaan jual beli hutang. Ini sangat penting tuan-puan, sangat penting supaya kita tak keliru. Biasanya orang keliru di antara riba lah tuan-puan, riba hutang dengan jual beli hutang. Tak sama, walaupun konsep sama, tapi praktis dia tak sama. Jual beli hutang ni merujuk kepada apa tuan-puan? Konsep sama, konsep pemilikan. Kalau jual beli hutang, dia beza dengan cash. Tuan-tuan dah faham jual beli cash, maka jual beli hutang ni dia orang panggil apa? Hutang price. Dia tak bayar, price tak bayar, tapi dia cash apa dia tuan-puan? Yang cash ni adalah barang. Barang terima, pembeli menerima barang, tetapi pembeli menerima barang daripada penjual, tetapi penjual tidak menerima price ataupun tidak menerima harga. Itu dia panggil hutang. Jadi jual beli hutang dia kena kembali kepada konsep asal. Apa dia konsep asal? Sama dengan konsep hutang, iaitu pertukaran milik. Dia panggil aqdun muawadah ataupun muqabalah. Muawadatin maliyatin yufidu milka ainin au manfaatin ala dawan. Jadi itu jual beli. Paling ringkas jual beli tuan-puan, kita tinggalkan dia punya takrif yang panjang, kita ambil takrif yang ringkas saja. Jual beli ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada akad tukar menukar, iaitu tukar barang dengan harga. Tukar barang dengan harga. Jadi ada pertukaran di antara dua pihak. Pertukaran barang di antara dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Kalaulah pertukaran barang di antara pihak penjual dan pihak pembeli cukup lengkap, maka itu dipanggil jual beli cash. Jual beli cash. Jual beli ni tuan-puan, saya ulang sekali lagi, dia termasuk akad perpindahan milik, sama dengan akad hutang. Cuma beza jual beli hutang ni beza di mana? Saya ulang sekali lagi tuan-puan, beza jual beli hutang ialah price ataupun harga dia panggil tangguh, delay.
harga itu tidak dibayar di dalam majlis akad. Dan tuan-puan, beza di mana? Beza dinyatakan di dalam akad. Nyatakan hutan di dalam akad, maka auto jadi hutan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Akad jual beli hutan, syarat mesti nyatakan di dalam lafaz ijab dan qabul hutan, maka dia akan jadi hutan. Contoh macam mana tuan-puan? Contohnya, saya jual lah buku ini tuan-puan. Saya jual lah buku ini dengan harga RM10 secara hutan. Maka dia akan jadi hutan. Itu dipanggil jual beli hutan. Pertukaran buku ni tuan-tuan, pertukaran buku kitab ini dengan nilai RM10, tapi secara hutan. Apa dia hutan? Secara delay, secara tangguh. Kita tidak menyerahkan dalam majlis akad. Maka kita panggil jual beli tersebut jual beli hutan. Kerana apa? Kerana price harga belum bayar. Itu jual beli hutan. Beza dia, ijab qabul, kita nyatakan hutan di belakang. Saya jual buku ini dengan harga RM10 secara hutan, maka dia auto hutan. Walaupun hutan itu 30 minit saja, ataupun hutan itu 2 jam saja, ataupun hutan itu 1 hari saja, tetap jadi hutan. Simple tuan-puan, itu dia panggil jual beli hutan, menyatakan hutan di dalam lafaz ijab dan qabul. Tetapi kalau hutan, dia beza. Dia beza di mana tuan-puan? Dia praktis dia hampir sama dan konsep sama. Konsep pemilikan cuma beza di lafaz. Kalau hutan, dia guna lafaz hutan dan disyarat bayar dengan harga setanding. Jual beli juga, jual beli serahkan barang, penjual menyerahkan barang dan disyaratkan bayar dengan harga yang telah dipersetujui, mengikut masa yang telah dipersetujui, dan dengan menyatakan lafaz hutan itu di dalam ijab dan qabul. Settle tuan-puan, itu jual beli hutan dan hutan. Baik, yang ketiga, last kali tuan-puan, yang ketiga apa dia? Pinjam. Pinjam ini kita dah bahas ada 5 siri. Kita dah bahas panjang lebar tuan-puan. Ada 5 siri, iaitu kita bincang bab pinjam meminjam. Pinjam meminjam dia konsep berbeza tuan-puan. Dia konsep dia beza dengan hutang. Jangan tersilap. Pinjam dia termasuk dalam ibahatul intifa'i, ibahatul intifa'i bima yahillul intifa'u bih ma'a baqa'i 'ainihi liyarudduhu. Itu panjang kita bahas. Simpelnya, bahasa yang mudah kita faham, takrif yang panjang tadi, ibahah membenarkan orang lain. Dah beza tuan-puan. Kalau hutan, kita pindah menyerahkan milik barang kita kepada orang lain dengan syarat dia membayar balik. Tetapi pinjam tidak. Pinjam ini bukan menyerah milik. Pinjam ini kita membenarkan orang lain menggunakan manfaat barang kita dan dia hantar balik barang yang sama. Hantar balik sama hantar balik. Tetapi bezanya tuan-puan, ada 2 kata kunci beza. Pertamanya, bukan serah milik. Dia bukan serah milik, tetapi dia hanya membenarkan guna barang. Kita benarkan orang lain guna barang kita. Kita izinkan orang lain guna barang kita dan hantar balik barang yang sama. Pertamanya beza tuan-puan. Pinjam beza pertama. Kalau hutan, menyerah milik. Pertukaran milik. Jadi milik kita, kita nak serah kepada milik, tukar kepada menjadi milik orang lain. Itu hutan. Tetapi pinjam, dia panggil ibahah, membenarkan orang lain guna barang kita. Pindah milik ke tidak? Tidak. Milik barang tersebut tetap menjadi milik kita. Hanya kita benarkan dia menggunakan manfaat dan dia hantar balik. Hantar balik tuan-puan, kata kunci kedua, hantar balik. Hantar balik, pulangkan balik, bayar balik, sama. Kalau hutan, bayar balik dengan nilai. Walaupun bukan barang yang sama, karena barang kita dah guna. Dia hanya bayar balik nilai yang sama. Tetapi kalau pinjam, hantar balik,
mesti hantar balik barang yang sama, tak boleh hantar balik barang yang lain walaupun sama. Itu beza di antara beza di antara pinjam, tuan-puan. Baik, apa dia barang yang pinjam? Insya-Allah kita akan bincang dalam subtopik yang kedua. Dalam intro ini, tuan-puan, kita nak clearkan, tuan-puan, apa dia akad hutang, apa dia jual beli hutang, dan apa dia akad pinjam meminjam. Baru kita nak terus kepada yang subtopik yang kedua, kita nak bincang cara pelaksanaan akad hutang. Macam mana cara kita nak implement akad hutang di lapangan? Kita nak kena tahu ada 3 benda. Cara pelaksanaan ini yang paling penting, tuan-tuan. Itu intro saja. Yang pertama ni intro saja, kita bincang 3 benda. Pertamanya akad hutang, yang kedua akad jual beli hutang, yang ketiganya ialah akad pinjam meminjam. Dan satu topik yang kedua ini yang penting, yang kita nak bincang cara pelaksanaan ataupun praktis akad hutang di lapangan. Lapangan tu mana? Contoh, insya-Allah itu yang ketiga kita bincang. Cara pelaksanaan, tuan-puan, kita akan bincang 3 benda. Cara kita nak praktis akad hutang, 3 benda yang kita akan bincang. Pertamanya, tuan-puan, lafaz. Kita nak kena tahu apa lafaz ataupun ijab qabul akad hutang. Yang kedua nak kena tahu, tuan-puan, yang kedua barang. Yang kedua ialah barang yang sah untuk kita berhutangkan. Dan yang ketiganya, mungkin tak sempat malam ni, tuan-puan, yang ketiga dan slot lain, yang ketiganya ialah contoh situasi di lapangan. Kita nak beri contoh 3 saja, tuan-puan. Contoh situasi di lapangan yang kita boleh implement akad hutang. Nah, ini penting, tuan-puan. Kalau kita berada di mana-mana situasi yang kita bincang itu, kita boleh implement akad hutang, kita boleh latih, kita boleh kita boleh beramal dan kita boleh praktis ketika kita berada di lapangan untuk kita implement akad hutang di salah satu daripada 3 situasi kita akan bincang dalam slot yang terakhir. Kalau kita malam ni kita lebihkan, mungkin kita just buat 2 slot saja, tuan-puan, untuk akad hutang. Baik, kita nak masuk kepada cara pelaksanaan, tuan-puan. Kita nak masuk kepada cara pelaksanaan. Jadi saya rasa tuan-puan mungkin dah clear, dah jelas akad hutang dan akad jual beli hutang dan akad pinjam meminjam. Sebelum kita go on ke cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan, tuan-puan, apa kita nak bincang dulu? Itu lafaz. Kita nak bincang malam ni, macam mana kita nak guna lafaz, apa yang kita nak guna sebagai refer kepada, menunjukkan kepada akad hutang. Baik, kita nak clearkan dulu intro kita pada malam ini. Sekejap, tuan-puan, saya nak kena jual beli hutang. Ada kawan kita tanya ke nota. Ada yang buat nota, tuan-puan. Baik, terbaik. Ada yang buat nota. Tanya ke nota, saya cek. Nota, Okey, terbaik. Siapa buat nota, dapat saham lebih, Okey, jual beli hutang kerana harga tangguh dan menjelang akad. Okey, itu nota, buat nota. Kak Alimah Ahmad. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru join hari ini, ada buku tak dalam pelajaran? Kita tak guna buku, Kak Alimah. Kita guna nota saja. InsyaAllah dia nota kita ni kita refer daripada kitab I'anatul Talibin, kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Ada juga kitab-kitab lain, Bajuri Ibn Qasin, dan kitab Idaman Penutup. Lebih kurang sama, Idaman Penutup. Boleh. Kita akan sebab kita buat review saja, kita tak guna mana-mana nota, kita just buat kesimpulan saja, sharing dalam bentuk kesimpulan, tuan-puan. Mudah-mudahan tuan-puan dah tahu beberapa basic dalam akad hutang, basic dalam akad pinjam meminjam, dan juga basic dalam ibahah. Apabila kita bincang kitab ataupun kita dah baca kitab,
Apabila basic kita dah mantap, insya-Allah tuan-puan, kita baca kitab lebih mudah untuk kita menguasai ilmu yang ada di dalam mana-mana kitab. Itu penting. Kenapa kita nak review ataupun kenapa kita nak bincang secara basic ini. Baik, kita nak terus kepada cara pelaksanaan. Kita nak terus kepada cara pelaksanaan akad hutan piutang. Yang pertama tuan-puan, kita nak kena tahu lafaz. Ini penting, lafaz. Pertama, kita nak bincang lafaz yang perlu kita pilih, lafaz yang kita nak guna ketika kita nak memilih akad hutan. Macam dulu kita bincang, kalau kita nak pinjam barang orang lain, ada akad pinjam. Yang kita dah bincang, ada akad pinjam, meminjam, ijab dan qabul. Baik, seperti begitu juga tuan-puan, dalam bab hutan dia juga kita kena tahu lafaz ijab dan qabul ataupun sirah. Pemilihan sirah ataupun ijab dan qabul untuk kita guna ketika mana kita nak pilih akad hutan. Ada dua tuan-puan, ada dua jenis lafaz ataupun perkataan yang kita boleh guna ataupun sirah. Sirah tu terma dia tuan-puan. Kalau tuan-puan biasa dengan sirah, dia merujuk kepada ijab dan qabul. Kita tak nak guna lafaz panjang ijab dan qabul, kita boleh pendekkan bahasa dia, kita panggil sirah. Kerana sirah ini perkataan yang mengandungi ijab dan qabul. Apabila ada ijab dan ada qabul di dalam perkataan itu, di dalam skrip itu, maka itulah dipanggil sirah jual beli. Dinama sirah pinjam meminjam. Nama sirah qardi ataupun sirah hutan. Sirah kita yang kita nak guna, pemilihan perkataan yang menunjukkan kepada qardi, kepada hutan. Ada dua jenis tuan-puan, dua jenis perkataan yang kita boleh pilih, dua jenis lafaz. Pertamanya dipanggil lafaz yang sarih, yang keduanya lafaz kinayah. Yang pertama lafaz yang sarih, yang jelas. Apa dia jelas tuan-puan? Perkataan yang jelas kita menggunakan lafaz hutan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Kita boleh guna dua versi perkataan. Dua jenis perkataan. Pertama, kita boleh menggunakan perkataan yang sarih, perkataan yang jelas. Apa dia jelas? Jelas menggunakan lafaz hutan. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil lafaz qardi. Jelas kita guna. Kita menggunakan perkataan hutan. Mana contoh tuan-puan? Kita tak guna lafaz lain, tapi kita guna lafaz tersebut, lafaz hutan. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil lafaz qardi. Contoh dia, saya hutankan. Kita guna lafaz apa tuan-puan? Lafaz hutan, direct. Saya hutankan kepada kamu duit saya RM100 dan bayar balik dengan harga yang sama. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Kita boleh pilih dua perkataan. Perkataan pertama, perkataan yang sarih, lafaz sarih, perkataan yang jelas. Perkataan yang jelas. Apa dia jelas? Jelas menggunakan perkataan qardi, perkataan hutan. Contoh dia tuan-puan, contoh saya hutankan. Saya hutankan kepada kamu, saya hutankan kepada, aku hutankan kepada engkau RM100 dan bayar dengan harga yang sama. Itu asas dia. Tapi cara kita dah tahulah ada persetujuan. Kerana hutan saya selalu sebut mesti ada tempoh bayar. Ada tempoh bayar, berapa lama bayar tempoh. Tempoh bayar berapa. Jadi ini asas dia, skrip dia, aku hutankan kepada engkau 100, kemudian bayarlah 100. Itu dipanggil lafaz yang jelas menggunakan lafaz hutan. Ataupun dia nak guna, dia boleh bahasa Arab, dia guna bahasa Arab lah. Baik. Yang kedua tuan-puan, kita boleh guna perkataan kinayah. Kita boleh guna perkataan selain daripada perkataan hutan. Kita boleh guna selain daripada perkataan hutan. Kaluk dah dia. Kita boleh guna perkataan yang selain daripada perkataan hutan. Apa dia tuan-puan? Tak nak guna hutan. Ingat,
kita boleh guna perkataan lain daripada hutan tetapi merujuk kepada hutan. Kena ada tanda merujuk kepada hutan. Yang keduanya, dia kena niat yang kata hutan. Dia kena ada tanda merujuk kepada hutan. Mana contoh tuan-puan? Contoh yang sangat familiar, yang sangat masyhur, yang kita guna, ramai orang guna. Dia kata apa? Dia kata, "Mak, aku nak pinjam duit engkau 1,000 boleh tak?" "Mak, aku nak pinjam duit engkau 1,000 boleh tak? Bulan depan aku bayar." Maknanya tuan-puan, dia kata pinjam tapi bulan depan bayar. Bulan depan bayar, itulah dia tanda bahawasanya bukan pinjam tetapi hutang. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, dia guna lafaz yang kedua, dia boleh guna lafaz selain daripada soreh, selain daripada hutan, tetapi mesti ada tanda hutan. Dan dia niat hutan. Contoh tuan-puan, banyak kita guna hari ni, ayat yang kita guna, kita jumpa kawan kita, telefon kawan kita, "Aku ni yang berhajab, duit tak ada, musim PKP ni, nak kerja pun tak boleh, anak ramai, boleh tak nak pinjam duit? Bila aku boleh bayar, 5 bulan lagi aku bayar." Dia sebut pinjam, tapi dia nak bayar. Sedangkan pinjam yang sebenar, tuan-puan, pinjam yang sebenar, dia kena hantar balik barang yang sama. Tak boleh hantar balik duit yang lain. Tuan-puan clear tak? Kalau kita pinjam duit itu boleh ke tidak pinjam? Boleh sekiranya nak pinjam untuk perhiasan. Kalaulah nak pinjam duit untuk perhiasan, disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Hasyiah I'anatul Talibin bagi Syekh Bakri Syattar. Syarah kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malabari. Bukan dalam matan tapi dalam hasyiah. Dia menyatakan tak sah pinjam duit sekiranya duit itu nak guna, kita nak guna duit itu, kemudian hantar balik duit lain, maka tidak sah pinjam. Yang sah pinjam, kita nak pinjam duit itu dan hantar balik duit yang sama. Kenapa nak pinjam tuan-puan? Kerana nak buat perhiasan, nak tengok duit lama tak pernah tengok. Tuan-puan, contoh, duit lama. Kawan kita jenis hobi dia menyimpan duit mula daripada zaman Jepun sampai sekarang. Semua duit bertukarnya duit baru, dia akan simpan duit lama. Kita nak tengok, maka sah pinjam duit untuk perhiasan, untuk tengok, tapi tak boleh guna duit tadi. Kena hantar balik duit. Itu konsep pinjam yang sebenar. Tetapi kita dengar kawan kita kata dia nak pinjam duit, nak bayar balik bulan depan. Kita tahu bermakna pinjaman itu merujuk kepada hutangan. Cuma dia tak nak guna hutang. Dia tak nak guna aku hutang duit engkau 100, bulan depan aku bayar. Dia tak nak guna. Tapi dia guna pinjam, aku pinjam duit engkau 100, bulan depan aku bayar. Bulan depan bayar itu sebagai qarinah, sebagai tanda bahawasanya dia nak hutang, bukan nak pinjam. Tapi dia guna lafaz pinjam. Contoh yang kedua tuan-puan. Contoh apa dia tuan-puan? Saya nak beri contoh tak guna lafaz hutan. Tuan-tuan tak guna lafaz hutan, tetapi tuan-puan guna lafaz lain daripada hutan, tapi mesti ada qarinah. Mesti ada tanda. Mana tanda dia tuan-puan? Tanda dia di belakang juga sama. Mana dia contoh? Contoh, kita pergi rumah kawan kita nak berhutang duit. Apa ijab dan kabul kawan kita? Kawan kita kata ambil lah 100. Bila-bila ada bayarlah. 5 bulan lagi ke bayarlah. Bulan depan bayarlah. Dia kata ambil 100. Dia apa? Dia ijab kepada kita. Kita ni contohnya orang yang nak berhutang. Kawan kita ni contohnya pemberi hutang. Kawan kita dia nak hutangkan duit kepada kita. Kita ni menerima hutang. Maka apa kawan kita ijab? Dia kata ambil lah duit 100. Dah munak kan? Ambil lah. Tang yang aku ada ni. Apa bulan depan bayarlah. Dia suruh ambil. Ambil ni biasanya hebah tuan-puan. Ambil ni hebah. Ambil percuma. Tak. Dia kata bulan depan bayar. Bulan depan bayar itu sebagai qarinah, sebagai tanda bahawasanya ini ambil itu bukan hebah, ambil itu bukan hadiah, ambil itu bukan sedekah, tetapi ambil itu sebagai qarinah, sebagai tanda hutan. Kenapa? Di belakang itu dan bayar balik. Settle tuan-puan ya. Itu 2 contoh sahaja kita nak beri sebagai kita
Sebagai tuan-tuan clear, lebih clear. Kita bagi dua contoh. Untuk tuan-tuan clear, boleh kita guna perkataan lain, tetapi bagi ada qarinah, bagi ada tanda kena bayar. Dan yang ketiga tuan-tuan, dia ada tiga. Dia ada dua saja, cuma yang ketiga ni, tambahan ni tidak ada lafaz ijab qabul. Kalau lafaz tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, kalau lafaz hutan ada dua, pertama lafaz sarih, yang kedua lafaz kinayah. Lafaz sarih, lafaz jelas menggunakan perkataan itu perkataan hutan, perkataan qardi ataupun perkataan hutan. Lafaz yang kedua dia menggunakan lafaz yang tidak jelas. Lafaz yang tidak jelas tetapi mesti ada qari, mesti ada qarinah. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga, lafaz dah settle ada dua. Yang saya nak sebut pula ialah ada sebahagian ulama mengatakan bahawasanya sah jual beli tanpa lafaz. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Yang ketiga ni apa dia yang kita nak bincang yang ketiga ni? Yang ketiga ni ialah tiada lafaz, tiada ijab dan qabul hutan. Tiada ijab dan qabul hutan. Sebahagian daripada ulama mengatakan sah hutan, tidak ada ijab dan qabul kias di atas jual beli mu'atah. Tuan-tuan recall balik, refresh balik tajuk yang kita telah study, tajuk yang telah kita belajar, iaitu jual beli ni ada jual beli yang cash, ada jual beli hutan, ada jual beli mu'atah. Ada jual beli mu'atah, iaitu jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul. Jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul. Ini qaul mukhtar, qaul yang terpilih. Pendapat lemah di dalam mazhab Al-Imam An-Nawawi, yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dan sebahagian daripada ulama lain, antaranya adalah Al-Imam Al-Mutawalli dan Al-Imam Bughawi. Dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahawa sah jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul. Penjual menyerahkan barang, kemudian pembeli menyerahkan duit. Pembeli ambil barang, dia serah duit tanpa ada ijab dan qabul, tanpa ada saya beli, tanpa ada saya jual. Hanyalah berlaku penyerahan barang dan penyerahan duit tanpa menyebut apa-apa perkataan, maka sah ke tidak sah. Tetapi ingat, mesti dia taklid, mesti dia niat mengikut qaul Imam Nawawi, ataupun dia niat ini akad jual beli mu'atah. Dia kena tahu. Kalau dia tak tahu, berlaku tanpa tahu, maka tidak sah. Perbuatan dia, pelaksanaan di lapangan, mesti dia tahu, mesti dia pilih mana-mana akad. Akad jual beli cash, ya, dia nak jual beli cash. Tetapi jual beli yang sebenar tak boleh. Tak boleh berlaku, tak sempurna, tak lengkap. Kerana tidak ada ijab dan qabul. Maka dia mesti memilih akad yang kedua. Apa dia? Iaitu akad jual beli mu'ataf. Mesti dia niat, aku ini berlaku atas jual beli mu'ataf, aku hulur duit dan dia hulur barang. Okey, qaul mana? Qaul yang mukhtar inda Nawawi wa ba'dul ashab inda al-Imamul Mutawalli wal Imamul Bughawi. Ini pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh tiga tokoh yang besar dalam mazhab kita, Al-Imamuna Syafi'i. Dan begitu juga tuan-puan di dalam hutan. Hutan dikiaskan di atas jual beli mu'atah yang tidak ada ijab dan qabul. Jual beli yang tidak ada ijab dan qabul sah. Macam mana contoh tuan-puan hutan yang tak ada ijab qabul? Dalam majlis itu tidak ada ijab dan qabul, tapi di luar kita dah bincang. Di luar kita dah bincang. Contohnya kita telefon kawan kita, telefon mak, aku ni terdesak, duit tak ada ni, putus kebekalan makanan, nak beli susu anak, nak beli pampers anak, nak beli makanan, putus. Boleh tak nak bincang, nak pinjam duit? Boleh tak nak hutang duit? Mak kata berapa? Mak kata berapa engkau nak? Tak banyaklah, dalam 200 saja. Dia kata boleh datanglah. Kita pun pergi rumah dia. Kita dah semban siap. Ketika kita pergi rumah dia dan ketika dia keluar rumah, ketika dia hulur duit 200 pada kita, tidak ada ijab. Hulur duit tu tuan-tuan, apa maksud hulur duit? Penyerahan milik duit dia kepada kita dan disyaratkan kita mesti bayar balik. Itu hutang. Maknanya proses berlaku penyerahan milik ini dalam akad, dalam majlis akad. Dalam majlis akad ni apa dia tuan-puan? Majlis yang ada orang yang nak berhutang dan majlis yang ada orang yang nak memberi hutang.
Majlis adanya dua orang ini, kita panggil majlis itu majlis akad hutan piutan. Tiba-tiba di majlis itu tuan-puan, tidak ada ijab kabul. Tidak ada lafaz. Dia hulu, dia senyap hulu. Ambil lah. Kalau ambil lah, tu ada contoh. Kalau dia kata ambil lah, itu ada. Contoh dia senyap, dia hulu. Dia buka beg duit dia ambil hulur kat kita. Kita pun ambil terus masuk poket. Kemudian berpisah balik. Alah, aku nak balik lah, dia kata. Dah settle dah, hajat dah dapat dah. Duit dah dapat dah, buat apa lagi, dia kata. Baliklah, nak cari barang. Dia cakap sembang pasal lain. Tapi ijab kabul tidak ada. Boleh ke tidak tuan-puan? Jawab dia sah. Kias di atas jual beli mu'ataf. Jual beli mu'ataf. Ketika dia ambil itu, dia syarat, dia niat saja dia beri hutang. Dan ketika kita ambil, dia serah milik itu, dia niat dia beri hutang. Dan kita ambil, kita niat kita ni kita berhutang. Dan contoh kedua tuan-puan, kita akan ulang lagi contoh kedua ni. Contoh kedua di mana tuan-puan? Yang jenis tidak ada lafaz ijab dan qabul, senyap. Ijab qabul hutang tidak ada. Contoh yang kedua ni tuan-puan, saya akan ulang sekali lagi dalam solat yang terakhir besok lusa, iaitu ketika mana tuan-puan berada di bank. Ini contoh yang tidak ada lafaz ijab qabul. Tidak ada lafaz ijab qabul, tuan-puan, ketika mana tuan-puan berada di bank, tuan-puan pergi di bank, tuan-puan nak saving, tuan-tuan nak simpan. Bahasa kita panggil simpan duit di bank. Tapi kita tak boleh simpan itu wadi'ah. Kalau wadi'ah. Kenapa? Ini mazhab kita, dalam mazhab kita, bukan mazhab orang lain. Kerana dalam mazhab kita, simpan barang, kalau dia simpan duit kita, dia tak boleh guna duit kita. Dia kena simpan. Ketika mana kita nak, dia bagi balik duit yang sama. Itu dia panggil simpanan, dia panggil wadi'ah. Kita akan bincang dalam satu tajuk yang khusus. Nama dia adalah baran simpanan, baran wadi'ah. Jadi kita nak beri cara transaksi atau di perbankan, di bank tuan-puan. Salah satu akad yang kita boleh guna apabila tuan-puan nak pergi nak pergi simpan duit di bank, tuan-puan boleh guna akad hutang tanpa ada ijab kabul. Contoh tuan-puan boleh juga di mesin ataupun boleh juga di kaunter. Di mesin pun sama. Tuan-puan masuk dalam mesin, tuan-puan niat. Di mesin lagi tuan-puan tak boleh ada ijab kabul. Nak ijab kabul apa mesin? Mesin tak boleh ijab kabul dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi saja yang kata mesin itu menepati dengan wakil, menepati dengan orang. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menepati dengan orang. Mazhab Syafi'i dia lebih ketat. Kalau tuan-puan pergi ke kaunter atau pergi di mesin, kaunter tuan-puan isi form ni manual lah dulu, manual. Sekarang ni tak ada dah. Orang nak cepat semua boleh pergi di boleh pergi di mesin. Pergi di kaunter, tuan-puan isi form, tuan-puan nak simpan 10K. 10K, tuan-tuan kena ingat apa tuan-puan? Isi form itu ketika tuan-puan serah duit di kaunter ataupun di pegawai, tak perlu lafaz ijab qabul. Tak perlu lafaz ijab qabul. Lafaz apa dia? Lafaz niat apa dia? Niat hutang. Aku bagi hutang kepada pihak bank. Apabila tuan-puan bagi hutang, maknanya pihak bank boleh menggunakan duit tuan-puan untuk melabur di mana saja. Dan kita bukan akad kirat, kita tak akad pelaburan, tak akad mudharabah. Akad mudharabah terma banyak syarat kena tengok. Kita tak nak akad mudharabah. Kita nak akad hutang, ini salah satu akad yang boleh digunakan. Dia tak perlu rigid tuan-puan. Kita tak boleh paksa orang nak akad mudharabah. Kerana dia tak nak akad mudharabah. Kita boleh bagi hutang. Soal you nak melabur, soal you nak buat apa, buatlah. Tapi kita dah beri hutang kepada pihak bank untuk menggunakan duit kita. Apabila kita beri hutang, menjadi milik bank untuk menggunakan duit kita. Kenapa dia boleh guna duit kita? Kerana kita dah bagi hutang. Sekarang bukan lagi milik kita. Dia kena bayar. Ketika mana kita nak bila-bila, dia boleh bayar. Kita jolok tuan-puan dalam mesin, bila-bila dia boleh bayar. Kita ambil, ketika tuan-puan jolok, terima duit di mesin, itu duit tuan-tuan yang bank bayar. Yang bank bayar. Dalam itulah kita akan bincang dalam slot. Tuan-puan boleh ikuti slot-slot kita di masjid atau di surau yang ada tajuk riba hutang. Di sini kita akan bahas detail. Kalaulah interest di bank itu, kalau akad kita akad hutang, dan kita tak minta pihak bank membayar balik, maka interest itu tidak termasuk riba di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Tetapi kalaulah kita tidak ada akad,
Dia panggil konvensional, sekarang ni tidak ada akad. Haram dengan sebab dia tidak ada akad. Yang kedua, kalau dia akad, dia tahu dia akad mudharabah. Ataupun dia akad hutan dan bayar lebih. Interest itu bayar lebih daripada hutan dia, maka itu dipanggil hutan dalam mazhab kita. Ini insya-Allah tuan-puan, dalam bab hutan saya tak nak sentuh kerana dia panjang. Kita nak sentuh yang basic sahaja tuan-puan ya. Yang basic saja. Okey, selesai. Kita ulang lagi contoh ini tuan-puan dalam slot yang terakhir. Sebab slot yang terakhir apa yang kita bincang tuan-puan? 3 contoh kita nak implement akad hutan di lapangan. 3 situasi kita akan ulang balik contoh-contoh kita di lapangan yang kita boleh guna akad hutan piutan. Malam ni kita just nak sharing dengan tuan-puan cara pelaksanaan. Ada 3 benda yang kita nak sebut. Pertamanya ialah lafaz yang perlu kita guna untuk kita memilih akad hutan. Dah settle tuan-puan. Kita boleh pilih akad yang jelas. Kita boleh pilih akad yang menggunakan selain daripada akad yang jelas ataupun akad hutan. Kita boleh guna akad selain daripada akad hutan, tetapi mesti ada qarinah, mesti ada tanda hutan. Dan yang ketiga, kita boleh guna tidak ada lafaz, tidak ada ijab qabul, tetapi mesti ada niat. Kita beri contoh tadi, ada 2 contoh. Dan yang keduanya tuan-puan, insya-Allah mungkin malam ni tak sempat, dah agak lewat tuan-puan. Kita akan sambung siri yang kedua. Siri yang kedua ini iaitu barang yang di hutan, dan terus kepada yang ketiga iaitu situasi 3 situasi yang kita boleh apply akad hutan di lapangan. Ada 2 lagi tuan-puan, insya-Allah slot just kita boleh buat 2 slot saja. Malam ni 1 slot dan slot akan datang. Besok kita break sekejap tuan-puan dan hari Jumaat slot kita yang kedua, insya-Allah. Kalau tidak ada gangguan lain, kita just boleh buat 2 slot saja tuan-puan, kerana kita ada 2 lagi benda yang kita nak bincang, iaitu barang yang sah dihutankan. Barang yang sah dihutankan. Dan yang kedua, last kali yang penting tuan-puan, kita nak bincang 3 situasi di lapangan yang boleh kita apply akad hutan. Yang tu penting tuan-puan. Kenapa? Dan slot yang terakhir, slot yang kedua, tak perlu saya rasa kita buat 3 slot. Kita boleh buat 2 slot saja, melainkan slot yang kedua tu agak panjang. Kita boleh minta fikir untuk slot ekstra. Tapi saya rasa takat ni cuba kita target 2 slot dulu. Kalau tak ada apa-apa, kita cover 2 slot. Dan slot yang last kali tuan-puan, besok break, lusa, insya-Allah agak penting. Kenapa? Kerana kita bincang praktis di lapangan. Ini praktis di lapangan, di kedai makan saya ulang balik. Yang kedua, barang-barang yang tak sah pinjam kena tukar ibahah dan kita tukar hutan. Dan yang ketiganya tuan-puan, saya akan ulang sekali lagi, iaitu akad hutan di bank. Ketika mana di kaunter, kita boleh pilih untuk akad hutan. Jangan tidak ada akad tuan-puan, haram. Harta benda kita bagi tanpa ada akad. Ini kena latih diri kita dan sebarkan kepada orang lain supaya kesedaran setiap orang, ada kesedaran di dalam muamalah. Ada kesedaran di dalam sistem muamalah. Terkadang tuan-puan kita tak berapa orang panggil lama sangat kita tinggal muamalah. Terkadang kita tak berapa cakna terma-terma yang kita nak guna. Maksud akad-akad yang kita nak guna. Contoh paling simple lah tuan-puan. Contoh paling simple, tuan-puan suka menderma. Tuan-puan suka infak. Tuan-puan suka infak, tuan-puan suka menderma. Terkadang tuan-puan, dia niat derma. Dia niat infak. Apa ni infak? Dia kata infak. Infak tu pemberian. Derma itu pemberian. Pemberian kita ini dia termasuk dalam konsep pemilikan. Dia termasuk dalam konsep pemilikan. Dia termasuk dalam konsep ibahah. Pemberian juga. Ibahah pun nama pemberian. Pemilikan pun nama pemberian. Maka dia kena jelas. Kena jelas kita nak beri ini, tuan-puan, atas nama ataupun akad apa. Mesti ada akad yang jelas. Contoh tuan-puan nak infak kepada Pondok Asfa. Ini contoh tuan-puan. Alhamdulillah. Tuan-puan, terima kasih banyak pada tuan-puan yang menyumbang kepada pondok kami. Dalam 2-3 minggu ni, kita menerima banyak sumbangan daripada tuan-puan. Mudah-mudahan tuan-puan akan dapat pahala yang
pahala yang berterusan. Selagi mana pelajar-pelajar Pondok Asfa ini dapat manfaat daripada sumbangan tuan-puan. Cuma saya nak sebut, sumbangan itu atas niat apa? Sumbangan itu tuan-puan atas niat apa? Kadang-kadang dia tak niat, dia hanya bagi sumbangan. Cuma kalaulah uruf tuan-puan, kalau kita sebut sumbangan merujuk kepada hebah. Okey, clear. Sumbangan itu merujuk kepada hebah. Boleh diguna pakai. Boleh diguna pakai dalam lafaz yang kinayah. Cuma saya nak jelaskan tuan-puan, apa bentuk pemberian mesti jelas, mesti ada akad yang kita pilih. Akad apa yang kita boleh pilih dalam pemberian, dalam sumbangan, dalam infak tuan-puan? Pertamanya adalah akad hebah. Yang keduanya akad sedekah. Yang ketiganya akad hadiah. Tetapi paling praktikal yang biasanya kita akan akad hebah. Hebah ini tanpa menyebut sedekah, tanpa menyebut hadiah. Itu tuan-puan, dia termasuk dalam terma ini, terma hebah. Biasanya kalau dia tak sebut hadiah, kalau dia tak sebut sedekah, dia kata ambillah dia dengan niat hebah. Dia tak sebut hadiah, dia tak sebut sedekah, dia dengan niat hebah. Tapi kalau dia niat khusus, dia niat saya sedekah, maka jadi sedekah. Saya hadiah, maka dia jadi hadiah. Hebah, sedekah itu tuan-tuan satu akad yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa akad pemilikan. Kita nak pindah milik barang kita, harta kita, duit kita kepada apa tuan-tuan? Kepada asfa, kepada pondok, maka kena ada mana-mana akad. Kena melalui akad. Kenapa dia kena ada akad tuan-tuan? Kerana akad ini ditawarkan oleh Allah Ta'ala, salah satu akad pemilikan. Kerana kita nak pindah milik harta kita, duit kita kepada duit pondok. Maka apa saluran yang Allah sediakan? Allah sediakan beberapa akad di dalam muamalah yang nama dia ialah akad hebah, termasuk di dalam akad pemilikan. Yang ini pindah milik duit kita menjadi duit pondok. Yang kedua, akad sedekah. Kita nak sedekah duit kita ini kepada pondok. Boleh ke tidak? Boleh. Kenapa? Nak pindah milik duit kita menjadi duit pondok. Yang ketiga, kita nak hadiah. Nak hadiah duit kita ini kepada si fulan bin si fulan. Boleh ke tidak? Boleh. Cuma tuan-puan, secara asas, saya selalu ulang tuan-puan benda ni. Kenapa? Kerana supaya kita terbiasa, familiar, masyhur istilah-istilah ini di dalam masa, di dalam masyarakat. Ini fungsi kita ulang terma syarak ini. Tuan-tuan menggunakan terma syarak, dia tak rugi tuan-puan. Tak rugi. Akan ada bayaran pahala daripada Allah Ta'ala. Nak lagi kita niat. Kenapa kita guna, kenapa kita ulang lafaz-lafaz syarak ini? Kenapa? Untuk mempertahankan istilah syarak daripada pupus, daripada hilang di kalangan masyarakat, menyebabkan kita guna. Apa dia tuan-puan? Beza tiga ni saya nak jelaskan pada tuan-puan. Di mana beza tiga ni? Sedekah dia sama. Sedekah, hadiah, hebah. Konsep pindah milik kepada A, kepada B. Dan ada pahala. Cuma tiga ini, konsep dia sama, hukum dia sama, sunat dan afdal. Cumanya ranking dia ni pahala dia tak sama. Yang paling afdal dia tuan-puan ialah pahala sedekah. Kenapa? Apa beza di antara sedekah, hadiah dan hebah? Sedekah ini dia merujuk kepada tuan-puan, merujuk pemberian kepada orang yang sangat memerlukan harta. Itu sedekah kita panggil. Terutama orang fakir, orang miskin, itu dia panggil sedekah. Yang ketiga tuan-puan, yang ketiga. Apa dia ketiga? Yang kedua. Yang kedua tu hadiah. Hadiah ni nisbah, pemberian sama tuan-puan. Dia beza tiga ni. Kalau hadiah nisbah kepada orang yang kita mulia, bukan fakir, bukan miskin, dia orang kaya, tapi kita mulia dia, maka kita nak bagi hadiah. Kita nak dia seronok, nak muliakan dia, nak ihtiram dia, kita nak raikan dia, maka kita hadiah. Hadiah hari jadi, hadiah kepada kawan, hadiah kepada anak, hadiah kepada isteri, hadiah kepada kawan-kawan. Kenapa hadiah? Dia ada duit, maka hadiah itu sebagai tanda memuliakan dia. Kita panggil hadiah.
Tapi kalaulah kita bukan niat hadiah, bukan niat sedekah, maka itu merujuk kepada heboh pemberian biasa, bukan sedekah dan bukan hadiah. Baik, wallahu alam tuan-puan. InsyaAllah sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-puan, besok kita break, hari Khamis kita break, hari Jumaat malam masa yang sama tuan-puan, tempat juga sama, di hadapan laptop masing-masing dan di hadapan handset masing-masing, di mana saja tuan-puan berada, boleh join kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang besar. Sebelum yang terakhir tuan-puan, saya tengok ada soalan daripada tuan-puan. Meraihkan tuan-puan sebelum kita tamat. Kak Alimah Ahmad, Ustaz, kalau orang tak bayar hutang kita bertahun-tahun, buat bodoh aja. Buat bodoh aja. Yang dia buat cerdik tu masa dia nak pinjam tuan-puan, tu cerdik dia. Dia nak pinjam memang sangat-sangat pintar. Diminta pun tak dikisahkan. Baik, jadi begini. Kita bincang besok tuan-puan, saya jelas awal. Besok ini kita akan ada bincang tentang lusa tuan-puan, Jumaat kita ada bincang tentang tempoh bayaran yang wajib dibayar, yang sunat dibayar. Dan kalaulah dia tak mampu bayar, apa alternatif ataupun apa cara yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan oleh syarak. Baik, akak kita ni tanya, kalau orang tak bayar hutang bertahun-tahun. Baik, hutang ni tuan-puan, prosedur dia kena ada tempoh bayar. Baik, apabila tempoh bayar setahun, maka tempoh apabila sampai sahaja tarikh bayar, ketika itu dia panggil wajib bayar. Sebelum sampai tempoh bayar tak wajib tuan-puan, itu sunat bayar. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, jangan tersilap faham. Jangan minta sebelum sampai tempoh. Bolehlah kita minta, tapi tak wajib dia bayar. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, hutang ini mesti ada tempoh bayar. Hutang mesti ada tempoh bayar. Mesti ada tetap tempoh bayar. Jangan kata-kata, mu nak berhutang berapa? 1,000. Ambil lah. Bila ada bayar. Itu bahaya tuan-puan. Bila ada bayar. Menyebabkan bertahun-tahun dia tak bayar. Kita minta, dia kata tak ada lagi. Sebab kita kata, bila ada bayar. Itu bahaya. Jadi cara dia, prosedur yang ditetapkan oleh syarak, mesti ada tempoh bayar. Apabila sampai tempoh bayar, ketika itu dipanggil hutang yang cash. Kita akan bertemu, kita akan sebut tuan-tuan, ada hutang yang cash dan ada hutang yang muajjal, hutang yang tak sampai waktu tempoh bayar. Hutang cash ini maksud apa tuan-puan? Maksud dia wajib dia bayar hutang, syarat menekam dia untuk dia bayar hutang pada hari yang dijanjikan. Contoh dia ambil pada 1 Januari 2020, tempoh bayar dia ialah 1 Januari 2021, 1 tahun. Maka 1 Januari 2021 dia panggil tempoh wajib bayar. Sebelum tempoh itu tuan-puan, sebelum tempoh wajib bayar dia panggil sunat bayar. Kalau dia bayar awal, afdal. Dia dapat pahala bonus, iaitu pahala bayar awal. Bukan sunat bayar, maksud tak wajib bayar. Hutang wajib dibayar, tapi wajib dapat pahala wajib bayar ketika hari tempoh bayar. Kalau dia bayar awal, dia akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala wajib, tetap dapat kerana hutang wajib dibayar. Yang kedua, dia dapat pahala bonus, iaitu membayar awal. Bukan saja Allah Ta'ala bagi bonus tuan-puan. Kalau tuan-puan di bank pun tuan-tuan, sistem perbankan kita, kalau tuan-puan lansai awal, dia ada rebate. Dia ada rebate. Begitu juga Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa yang berhutang, Allah gesa, Allah sarankan bayar awal dan dapat pahala bonus, kita panggil sunat membayar awal. Baik, isu dia tuan-puan ni, kita yang Kak Alimah tanya ni, kalaulah tak mampu bayar, dia tak mampu bayar ini sekira dia betul-betul tak mampu, dia tak ada duit. Maka kalau dia betul-betul tak mampu bayar, dia tak ada duit, memang tak ada duit, dia sebenarnya tuan-puan, hutang ini, kalaulah dia mampu bayar hari kejadian, dia wajib bayar. Kalaulah dia tak mampu, tak ada duit, barulah dia tak haram ke atas dia. Macam mana cara? Dia kena minta tempoh sambun.
baik, minta deal dengan pemberi hutang, kena minta supaya saya ni betul-betul tak ada duit, harta pun tak ada nak jual. Kalau saya ada harta, memang saya jual, saya bayar hutang. Itu cara yang sebenar. Kalau dia ada harta lebih, tuan-puan, dia berhutang, kena sampai tempoh bayar, dia kena jual, kena bayar. Tetapi dia tak ada. Tak ada harta dia ni. Duit simpanan pun tak ada, gaji pun tak cukup, maka nak bayar tak boleh. Maka dia, apa yang perlu dia buat, dia kena minta dengan pemberi hutang, dia kena minta dengan Kak Alimah, boleh tak saya nak bayar, nak sambung. Dan kita ni tuan-puan, sunat, kata orang yang memberi hutang, sunat, bukan wajib. Sunat kita melanjutkan tempoh, kita melonggarkan, memudahkan dia untuk dia cari duit supaya dia bayar. Kalau betul-betul dia tak ada. Kalaulah kita nak tahu betul tak betul ni tuan-puan, undang-undang sekarang tak boleh. Kalau undang-undang kerajaan Islam, dia ada. Ini bidan kuasa qadi, untuk kita report kat qadi, kata orang ini dah sampai tempoh bayar, dia tak nak bayar. Maka qadi kena panggil, qadi cek berhak, qadi cek selidik harta benda, betul ke dia tak ada harta benda lain untuk dijual, dibayar hutang. Itu tugas qadi. Tapi oleh kerana kita tuan-tuan tidak melaksanakan sepenuhnya kerajaan Islam, maka bukan di bawah bidan kuasa qadi pada hari ini. Kalau kita report ke mahkamah pun, mahkamah panjang cerita dia. Mahkamah lambat untuk settlekan isu ini. Tapi kalau qadi kerajaan Islam, dia akan settle dengan cepat. Adakah kita kena bayar zakat? Hutang bak duit dalam mazhab Syafi'i, duit ni qaul mu'tamad tak wajib zakat. Ini detail lah. Qaul dhaif wajib zakat. Tuan Haji Azizi, Tuan Haji Azizni Abu Bakar, Al-Fadhil Tuan Haji yang selalu join kita. Persoalan dia, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkataan bagi saya pakai, okey. Dulukan saya dan saya berhutang kepada A dan minta sahabat saya bayarkan guna duit dia, hutang itu adakah rujuk pada hutang? Ya Tuan Haji, betul. Rujuk pada hutang sekiranya ada qarinah. Contoh apa? Contoh Tuan Haji guna perkataan bagi saya pakai. Boleh tak bagi saya pakai dulu duit engkau? Boleh tak bagi saya pakai dulu duit engkau dalam seminggu saya bayar? Ya. Kalau ada qarinah dalam seminggu saya bayar, itu merujuk kepada hutang. Ataupun contoh yang kedua, dulukan duit engkau dululah. Boleh tak dulukan duit engkau, nanti aku bayar? Ya, merujuk pada hutang. Itu kinayah. Dan saya berhutang kepada A dan minta sahabat saya bayarkan guna duit dia, hutang itu. Adakah rujuk pada hutang? Ya, dia panggil hiwalah. Ini kita akan bincang lain kali tuan-tuan. Hiwalah. Hiwalah ni pindah. Hiwalah ni dia panggil pindah hutang. Boleh? Betul Tuan Haji yang Tuan Haji sebut tu? Ya. Ini merujuk kepada pindah hiwalah hutang. Sah. Kita berhutang dengan si A, kemudian kita minta si B yang ada hutang dengan kita bayar hutang kepada si A. Itu dipanggil hiwalah. Dia panggil pindah hutang. Patut kita bayar, tapi kita minta orang lain yang membayar hutang kita dengan duit kita. Dengan hutang kita. Baik. Habis. Wallahu a'lam bissawab tuan-puan. Itu saja soalan-soalan yang sempat kita baca. Ada lagi? Okey, ada lagi. Farid Hamid Al-Fadil. Tuan Farid Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang itu dah berhutang dan berjanji, ya memang hutang kena janji bayar. Berjanji nak membayar sampai waktunya tetapi tidak membayar dan tidak mahu berunding untuk cari jalan untuk membayar. Bagaimana ya? Kalau dia lari daripada hutang tuan-puan, apabila dia lari daripada hutang dan kita tidak ada qadi, sistem hari ini tuan-puan tidak melaksanakan sistem panggil kerajaan Islam yang memberi kuasa kepada qadi untuk menyelesaikan isu hutang piutang, maka kita tidak ada jalan. Kalau kita cari dia tak jumpa, dia cuba lari, maka kita di atas dunia tuan-puan kita tidak ada cara, melainkan cara dia ada dua. Satunya payah nak buat tuan-puan, cara yang kedua paling mudah nak buat. Yang pertama, cara dia bukan cara buat amal apa tak ada tuan. Yang pertamanya kita ibrak. Ibrak ni payah nak buat tuan-puan. Ibrak ni sunat.
kita ibrak hutan. Maksud ibrak ni, kita langsai hutan, tak perlu dia bayar. Dia lari daripada kita. Kita tak perlu tuntut, kita ibrak. Ini istilah dan muamalat tuan-puan. Saya sengaja guna istilah supaya tuan-tuan biasa dengar. Ibrak ni apa dia? Ibrak ni dia panggil, bahasa kita hari ni, kita langsaikan hutan dia. Maksudnya kita tak perlu dia bayar. Orang hari ni kata halal. Kalau aku cari pun tak jumpa dan dia tak nak bayar, maka sunat, bahkan afdal tuan-tuan, afdal dapat pahala besar cara pertama ini. Tapi payah kita nak buat tuan-puan. Payah kita nak buat. Kalaulah tuan-puan sanggup buat, boleh buat. Cara pertama ni ibrak hutan, iaitu halalkan hutan. Maksudnya lepaskan tanggungjawab dia daripada membayar kita. Itu makna ibrak. Kita halalkan, tak perlu dia bayar. Dapat pahala besar menanti kita di akhirat kelak ataupun di pada mahsyar kelak. Ini antara orang-orang yang akan dapat perhatian daripada Allah Ta'ala menghalalkan hutan. Kerana orang itu tak mampu bayar. Tapi orang yang mampu bayar, dia lari dengan kita. Itu haram kata dia. Tapi kita tetap dapat pahala. Walaupun kalau kita nak ibrak. Kita ni ihsan, kita nak baik hati. Biarlah aku tahu dia kaya, tapi dia tak nak bayar hutang aku. Aku ibrak saja. Ibrak ni mana aku lepaskan hutang, tak perlu dia bayar. Besar pahala dia tuan-puan. Lebih-lebih lagi kalau orang yang tak bayar. Orang yang tak bayar, tak mampu bayar pada hari yang wajib, kita sunat sambunkan. Sambun, bagi peluang kepada dia. Dia terpaksa, dia susah. Kalaulah dia ni kita faham, kita kenal dia. Kalaulah dia ni ada, dia akan bayar. Tapi dia tak ada, jangan tekan dia. Dia dah susah dah, kita tekan lagi tuan-puan. Sebab itu dapat pahala, kita sambun, bagi kelonggaran kepada dia untuk dia bayar apabila dia ada. Kita tanya dia, 5 bulan boleh bayar? Dia kata insya-Allah 5 bulan saya cuba cari untuk bayarkan juga. Kita bagi masa tempoh. Sebab tu tuan-puan, saya lupa nak sebut hukum. Kerana saya ringkas cerita ni, kalau dalam kitab dia sebut hukum. Hukum ni ada banyak hukum memberi hutang ni. Ada hukum sunnah afdal. Hukum asas dia afdal, tapi dia ada hukum aridi yang berubah. Ada wajib hutankan barang kepada orang lain, ada haram hutankan. Kalau kita tahu dia tak bayar, kita nak berhutang, tak sunat dan tak wajib, bahkan terkadang haram. Kita tahu dia tak akan bayar hutang kita. Kerana orang yang tak bayar hutang ni haram. Hukum dia, dan kita pula menolong untuk dia buat kerja haram. Kita tahu dah, ini muka ni kaki ni jenis kaki kelentong. Dia kalau dia cakap nak bayar hutang, dia tak akan bayar. Dah terkena 5 kali dah. Tiba-tiba kita beri juga. Maka tak sunat dan tak wajib, bahkan haram kita memberi hutang kepada orang yang memang tak akan bayar hutang kita. Tetapi asasnya tuan-puan, sunat kita beri hutang. Kenapa tuan-puan sunat? Kenapa pahala dia besar? Pahala memberi hutang kepada orang lain ni besar pahala dia. Kenapa? Kerana orang yang memberi hutang menanggung risiko orang tak bayar. Sebab tu pahala dia besar. Pahala menanti orang berhutang besar kerana dia menanggung risiko orang tak bayar. Itulah yang banyak berlaku tuan-puan. Allah Ta'ala dah tahu. Allah Ta'ala dah tahu. Sebab tu dia tawarkan orang yang berhutang ni besar pahala. Ramai orang yang nak berhutang, yang baik, sebelum dia berhutang, selepas dapat hutang, dia tinggalkan. Lepas dapat hutang, dia lari. Lepas dapat hutang, angkat telefon pun tak angkat dah. Call pun dia tak angkat. Dia blok kita. Walhal, dia berhutang dengan kita. Itu contoh tuan-puan. Dan cara yang kedua tuan-puan, cara kedua ni, tak boleh cari di dunia. Kalau kita tak nak ibrak, cara pertama ni dia kata, oh banyak ustaz, duit saya 20,000, takkan nak bagi mudah-mudah. Dia tak boleh bagi mudah-mudah, maka dia kena tuntut di padan mahsyar. Itu cara kedua. Tak perlulah sihir dia, santau dia tuan-puan. Siapa tak bayar hutang aku santau dia. Mampu dia, aku baca yasin dia. Tak perlulah santau. Jadi jumpalah di akhirat kelak. Pada mahsyar kan ada. Jangan susah hati tuan-puan. Orang tipu tuan-puan 1 juta gila. Tak perlu gila tuan-puan. Ya, kita faham. 1 juta bercakap mudahlah ustaz. Saya 1 juta kena tipu ustaz, dia tak bayar. Melabur sana, melabur sini, lebur 1 juta. Itulah silap. Silap kita akad pelaburan. Ataupun akad hutang. Kalau akad hutang, lain. Akad hutang, kita akan jumpa di akhirat kelak. Tak perlu stres. Tapi stres lah juga. Kita bercakap ni boleh lah tuan-puan. Tuan-puan yang menanggung tu sangat stres. Depression. Nak gila orang tak bayar hutang. Tapi tak apa tuan-puan. InsyaAllah di akhirat kelak Allah Ta'ala bagi pahala besar orang tak bayar. Yang keduanya, dituntut di akhirat kelak. Orang yang tak bayar hutang ini, dia akan mencari kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam.
Ada soalan lagi tak? Ada lagi? Okey, saya cek tuan-puan. Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Tok Wali. Ada lagi soalan? Syahmi. Oh, Ustaz Syahmi kita. Mana soalan dia? Ni terakhir tuan-puan, terakhir dah. Kita nak habis dah. Okey, ke atas pada Al-Fadhil Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mencelah boleh. Adakah sah lafaz sirah akad jual beli hutan melalui panggilan telefon ataupun WhatsApp? Dia dalam mazhab Imam Syafi'i tuan-puan, dia rigid sedikit. Mazhab Imam Syafi'i, dia akad jual beli mesti berlaku ijab dan qabul dalam majlis yang real. Ini berbeza mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki dan mazhab kita. Kalau mazhab Hanafi tuan-puan, ni jangan keliru tuan-puan. Kalau tuan-puan keliru ni yang banyak yang berlaku clash. Sebenarnya bukan clash. Mazhab kita tu memang kita cerita mazhab kita. Dan mazhab orang lain boleh buat. Tak menjadi kesalahan. Kalau mazhab kita tuan-puan, saya ulang sekali lagi, kalau mazhab kita Imam Syafi'i, akad jual beli, ijab dan qabul mesti berlaku dalam majlis yang real. Tak boleh maya. Dalam majlis yang real, majlis fizikal yang ada penjual, ada pembeli, ada barang dan ada ijab qabul. Majlis fizikal, tak boleh maya. Kalau maya tuan-puan, contohnya barang dah sampai pada kita, pembeli kita transfer dalam online, kemudian barang sampai, duit kita dah hantar dalam online, kemudian kita telefon, kita kata, barang dah sampai, saya beli ban, penjual kata saya jual. Berlaku di dalam ijab qabul itu berlaku dalam online, dan pertukaran duit juga berlaku secara digital, berlaku dalam transaksi online. Dia dah bayar 2 hari. Lepas 2 hari itu baru sampai barang dan dia lafaz ijab qabul di dalam apa tuan-puan? Di dalam online. Maka mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Dalam Hanafi dan mazhab Maliki, kalau ijab qabul dalam majlis maya tuan-puan, dia panggil apa? Sah di sisi mereka, dia panggil menepati majlis fizikal. Dia panggil menepati majlis fizikal. Makna majlis ijab qabul. Tapi mazhab Syafi'i dia betul-betul rigid dalam isu ini. Sebab itulah tuan-puan, kalau isu online, tuan-puan tak perlu taklid mazhab Hanafi, tak perlu taklid mazhab Maliki. Kita jual beli online dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tak perlu akad jual beli. Kita boleh pilih akad hebah. Kita hebah transport. Contoh-contoh produk. Saya jual produk saya tuan-puan, contoh RM50. Pitar Luban RM50, Biosi RM50, B-Complex RM50. Contoh saja. Ketika mana customer nak transfer kepada kita, apa dia niat? Adakah dia nak bayar? Ya, dia bayar. Tapi apa niat? Jual beli? Tidak. Dia niat, saya ni nak dalam hati dia, boleh niat, tak perlu lafaz. Dia niat, saya hebah kepada ustaz RM50. Hebah RM50. Maka saya ketika saya nak hantar kat dia, apa niat saya tuan-puan? Adakah niat saya nak berlaku jual beli? Tidak, dalam mazhab Syafi'i. Ketika saya nak hantar pakai postage tuan-puan, niat saya hadiah, saya hebah 1 botol B-Complex ini kepada si fulan bin si fulan. Apabila dia terima hebah daripada saya, dan saya ambil duit dia, saya terima hebah daripada customer. Maknanya tuan-puan, target kita, objektif tercapai. Sebab tu kita kena tahu awal-awal dalam muamalah ini dia ada tujuan setiap akad. Setiap akad ini tuan-tuan, akad jual beli ni apa tujuan dia? Tujuan dia untuk nak sahkan pemilikan barang. Apabila kita tengok jual beli tak boleh memenuhi ciri-ciri jual beli, maka tak perlu rigid untuk guna jual beli. Tak perlu kita nak tukar mazhab lain. Bukan salah, tukar boleh, tetapi takut kita tak berapa mahir mazhab lain, takut ada beberapa yang termiss untuk kita nak implement dalam mazhab dia. Itu bahaya.
Sebab tu tuan guru saya sangat menekankan tuan-puan, terus kita berada dalam mazhab kita selagi ada tawaran agak-agak yang boleh kita apply. Ada alternatif yang kita boleh pilih. Kenapa? Kerana muamalah ini dia tidak rigid kepada satu-satu akad. Kenapa kita nak buat jual beli juga dah tak sah? Cuba nak buat jual beli juga tak sah. Sedangkan banyak akad-akad lain yang termasuk dan akad pemilikan. Apabila kita heboh tuan-puan, apa akad heboh? Akad heboh termasuk akad pemilikan. Untuk kita nak milik, nak membenarkan ataupun nak sahkan dia milik duit kita, dan saya nak sahkan dia boleh milik produk saya, maka menggunakan akad heboh paling simple. Wallahu a'lam bissawab tuan-puan. Kalau tuan-puan ada soalan lagi, insya-Allah tuan-puan boleh tanya di dalam slot yang kedua, yang kita cuba nak habiskan slot yang kedua ini dalam hari Jumaat tuan-puan, insya-Allah masa yang sama, dalam tajuk yang tajuk akhir yang kita akan fokus dua benda, iaitu barang yang sah untuk kita hutangkan, dan yang keduanya ada 3 situasi di lapangan yang kita boleh implement ataupun kita boleh praktis akad hutang. InsyaAllah tuan-puan, kalau ada soalan-soalan sampingan, tuan-puan boleh tinggalkan di ruangan komen pada slot yang kedua nanti. Sekiranya kita memadai 2 slot, insyaAllah kita settlekan akad jual beli. Akad hutan piutang ini hanyalah 2 siri sahaja, dan kalaulah kita perlu kepada penambahan siri lain, mungkin barulah kita akan bincang untuk slot ekstra. Tapi saya rasa insya-Allah kita boleh settlekan dalam 2 slot, 2 siri saja. Terima kasih kepada tuan-puan, kepada rakan-rakan kita, kepada jemaah tuan semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik, dilapangkan masa untuk menggandakan segala kebajikan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah target kita tuan-puan. Hidup kita di dunia ini tuan-puan tidak lain dan tidak bukan untuk memperbanyakkan sebanyak mungkin amalan kebaikan di sisi Allah, bukan kebaikan di sisi kita. Terkadang di sisi kita anggap baik, tetapi di sisi Allah Ta'ala masih belum baik. Itulah yang perlu kita tahu. Ilmu-ilmu di dalam muamalah, terkadang kita tak curi barang orang lain, kita tak tak bedal barang orang, kita tak rembat barang orang lain, maka bagi kita, anggapan kita sudah tidak melakukan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam isu muamalah. Sedangkan banyak pertukaran harta benda, kita tidak mengikut mana-mana akad yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kesalahan di sisi Allah, tidak lagi termasuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nampak tuan-puan, kita nampak baik, kita nampak kita jual beli, kita pinjam, kita gadai, kita sewakan, tetapi terkadang kita melakukan perkara-perkara itu secara adat saja, secara budaya kita yang kita ikut, apa yang kita nampak, bukan kita mengikut ilmu yang sebenar yang termaktub di dalam perlembagaan Islam ataupun di dalam kitab fiqh. Perlembagaan Islam itu tuan-tuan berada di dalam kandungan kitab fiqh, iaitu dalam bidang muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.